استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صدق الله العظيم. Dihormati pengurusi, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli tuan kuasa serta tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada tengah hari yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama kembali berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di awal waktu. Sementara menunggu masuknya solat fardu Jumaat, insya-Allah sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini memberikan sedikit peringatan atas apa yang nak disampaikan, iaitu berkaitan dengan ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Jadi ayat yang ke-259 ini Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu pada kita bahawa Allah boleh menghidupkan semula orang yang dah mati. Dan ayat ini diturunkan apabila orang-orang kafir Quraisy meragui bagaimana nak menghidupkan semula manusia yang dah mati. Bagaimana nak mencantumkan semula tulang belulang yang dah hancur. Jadi persoalan ini mungkin tak ada lah pada kita hari ini. Pada zaman Rasulullah SAW, mereka meragui tentang hari kebangkitan. Mereka meragui tentang adanya hari pembalasan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, semuanya berkaitan dengan man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa beriman pada Allah dan siapa beriman pada hari akhirat. Sedangkan kita belajar rukun iman adalah 6. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Rasul, beriman pada hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Tapi cuma yang Nabi sebutkan 2 ni sahaja. Sebab ini pada permulaan Islam untuk nak membawa mereka yang jahiliyah itu kepada ajaran agama Islam. Jadi siapa yang beriman pada Allah, automatik mereka akan beriman kepada seluruh yang lain. Dan siapa beriman pada hari akhirat, bermaksud dia tahu dan percaya bahawa adanya hari kebangkitan. Tetapi bukan semua daripada kalangan orang-orang kafir Quraisy ini percaya. Tak semua. Mana yang percaya beriman, yang tak percaya tetap kufur juga pada Nabi SAW. Sehingga mereka mengejek Nabi. Dia kata kalau betul lah itu adalah hari kebangkitan, ada wujudnya hari kebangkitan, bila kiamat? Mata sa'ah, bila kiamat? Kalau betul kiamat, cepat datangkan kiamat. Mereka mengejek Nabi SAW. Maka datanglah ayat-ayat Al-Quran yang cukup banyak untuk memperbetulkan akidah mereka, memberikan kepada mereka bukti, yakni dalil naqli. Dalil ni ada 2, satu dalil naqli, satu dalil aqli. Naqli Quran dan juga hadis.
Akli ni akal. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bukit, Allah ciptakan kita. Ni semua adalah dalil akal untuk kita fikir. Logik. Siapa ciptakan bumi ni? Siapa ciptakan langit ni? Siapa yang mentukarkan malam ke siang? Itu dalil akal. Jadi dalil akal ini pun mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan juga ayat-ayat untuk mereka supaya mereka berfikir. Antaranya Allah sebut, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah sebutkan, tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan? Ini akal. So kita fikir akal. Macam mana Allah ciptakan unta? Hebatlah unta ni, kalau cerita unta panjang. Kemudian tidakkah mereka melihat bagaimana wa ilal ardi kaifa sutihat wa rufi'at, bagaimana bumi ataupun wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ditegakkan, bagaimana langit diangkat tanpa tiang, bagaimana bukit dipasakkan, bagaimana bumi dihamparkan. Itu semua dalil akal yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita fikir. Tetapi dalil naqli dalam Quran dan juga hadis, Allah bawakan juga beberapa perkara dan cerita untuk mereka benar-benar yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa. Antara yang kita nak bawakan hari ini berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 259. Satu ayat saja, tapi panjang, separuh muka surat. Allah ceritakan satu orang laki-laki yang berjalan, tiba Allah tidurkan dia selama 100 tahun. Ini tuan-tuan boleh agak lah siapa dah. Ayat ni famous, cerita ni pun famous. Tapi kalau tengok pada ayat, kalau dalam Al-Quran dipanggil ilmu munasabah. Dia ada kaitan antara ayat sebelumnya. Ayat sebelum ni Allah ceritakan juga berkaitan dengan kematian dan hidupkan balik. Maksudnya dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, manusia tak boleh menghidup dan mematikan. Allah saja. Sebelum ayat 259, Allah bagi pada ayat 258 tentang Nabi Ibrahim berhujah dengan raja yang zalim, Namrud. Allah kata, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Allah kata, tidakkah kamu lihat bagaimana Nabi Ibrahim ini berhujah dengan seorang yang Allah beri kekuasaan kerajaan pada dia. Berdebat. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu pada manusia bahawa manusia ini bukan orang yang boleh menghidupkan dan mematikan. Sebab Raja Namrud ni mengaku diri sebagai Tuhan. Maka dialah yang membuatkan seluruhnya ni. Dia boleh menghidupkan, dia boleh matikan, dia bagi rezeki pada orang, dia boleh tak bagi rezeki pada orang. Sehingga Allah kata dalam Quran, "Idz qala Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit." Dia kata Ibrahim kepada Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud, dia kata, Tuhan aku adalah Tuhan yang menghidup dan mematikan. Kata raja, qala ana uhyi wa umit. Aku pun boleh, aku pun Tuhan yang menghidup dan mematikan. Sudah. Satu hal pula. Nabi Ibrahim kata Allah ni adalah Tuhan yang boleh menghidup dan mematikan. Dia cakap kepada Raja Namrud ni. Raja Namrud kata, aku pun Tuhan boleh menghidup dan mematikan. Dalam tafsir cerita dia panjang, dalam ni tak sebut lah. Dalam tafsir. Maka dia ambil dua orang tawanan dia, hamba dia. Satunya dibunuh, satunya dilepaskan. Maka dia kata pada Nabi Ibrahim, tengok yang aku lepaskan ini, aku bagi dia hidup. Yang mati, aku bunuh dia, yang itu adalah kematian untuk dia. Maka aku Tuhan menghidup dan mematikan. Itu bukan Tuhan menghidup dan mematikan. Agaknya dalam fikiran Nabi Ibrahim, bodohnya lah raja aku ni tadi. Sebab itu bukan menghidup dan mematikan. Hidup adalah lahir depan mata. Boleh tengok, tunjuk lahir depan mata. Dan untuk mematahkan hujah Raja Namrud ini, maka Nabi Ibrahim AS kata pada mereka, pada Raja Namrud ni, idh qala Ibrahim, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ini ayat sebelum ayat 259. Saya nak sebut ayat 259 ni, cuma nak kaitkan dengan 258. Kata Nabi Ibrahim, baik, kalau begitu Tuhan aku boleh menaikkan matahari daripada timur ke barat. Kalau betul kau Tuhan, naikkan matahari daripada barat ke timur. Fa'ti biha minal maghrib. Naikkan matahari daripada barat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fabuhital ladzi kafar. Terdiam dia. Sebab dia memang bukan Tuhan dan dia tak boleh buat.
Dan kaitan daripada surah ayat ataupun 258 ini, dia bersambung dengan cerita berkaitan dengan 259. Yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu pada kita bahawa manusia bukan menghidup dan mematikan, tetapi Allah. Maka ni dalil naqli yang Allah sebutkan supaya orang-orang kafir Quraisy ketika itu fikir, betul bukan manusia menghidup dan mematikan. Tak cukup dengan satu hujah, Allah bawa lagi hujah yang kedua. Ayat 299 Allah mulakan kisah Allah mulakan au ni maksudnya ataupun ceritanya yang berikut. Cerita yang pertama dah bagi tahu dah, manusia tak boleh menghidup dan mematikan, Allah yang boleh menghidup dan mematikan. Sebab nak membantahkan hujah raja tu tadi yang kata dia boleh hidup dan mematikan, kalau betul lah kau boleh hidup dan mematikan, kau Tuhan naikkan matahari daripada timur ataupun barat. Tak boleh, senyap. Maka satu bukti dah ada. Dibawakan lagi bukti yang kedua. Au kallazi marra ala, kata Allah Subhanahu wa taala, au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ataupun Allah bawakan satu lagi perumpamaan, iaitu seorang laki-laki yang berjalan di sebuah kampung, qaryah. Qaryah. Kita biasa sebut qaryah kan? Dia dekat-dekat, jangan salah sebut, kadang sebut makna lain. Dia ada qaryah, dia ada qari'ah, dia ada qari'ah. Tiga-tiga tu makna lain. Qaryah tu kampung. Biasa kalau kita sebut ahli-ahli qaryah, tu betul. Tapi biasa kita pakai K, qaryah, boleh lah, tak ada masalah. Janji dia ada bunyi iyah belakang tu. Qaryah ataupun qaryah. Betulnya qaryah lah. Kalau qari'ah itu orang baca Quran, perempuan, guna hamzah, qari'ah. Qari untuk laki, qari'ah untuk perempuan. Biasa announcement, okey, kepada peserta qari dan qari'ah, itu qari. Qari'ah ain, tu kiamat kan? Al-qari'ah, mal qari'ah, itu kiamat. Jadi lepas ni guna betul punya bahasa nah. Tak apalah, salah sikit tak apa. Lepas ni kita belajar dapatlah ilmu sikit. Jadi Allah sebutkan bahawa ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Baik. Bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kita berkaitan dengan satu lagi perumpamaan, saya nak buat kisah ni. Sebab nanti 260 pun Allah bawa cerita yang sama, yang ketiga, dalil naqli. Cerita pasal apa? Cerita pasal Nabi Ibrahim alaihissalam, dia minta pada Allah, ya Allah, macam mana kau hidupkan orang yang mati? Tiga cerita Allah sebut dekat sini. Satu, Nabi Ibrahim berhujah dengan raja. Kedua, cerita pasal seorang laki-laki yang lalu di kampung tidur 100 tahun. Ketiga, cerita pasal Nabi Ibrahim tanya pada Allah, macam mana kau hidup mati kan? Allah tanya, kau tak yakin ke? Bukan, kata Allah, bukan. Kata Nabi Ibrahim, bukan tak yakin. Tapi kata Nabi Ibrahim adalah bal walakin liyatma'inna qalbi. Bahkan ianya adalah untuk menenangkan hati aku saja. Sebab tu yang Allah suruh ambil burung, Tijang, letakkan dekat bukit-bukit, kemudian seru dia. Nabi Ibrahim tengok depan matanya bahawa burung itu kembali balik jadi seperti asal. Itu Nabi Ibrahim nampak jelas. Jadi tak ada masalah. Itu bukti mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh menghidup dan mematikan. Jadi ayat yang ke-299 ni, tengah-tengah ni, cerita pasal seorang laki-laki yang dia berjalan di satu kampung. Dia berjalan di satu kampung, wahya khawiyatun ala urushiha, iaitu kampung tu dalam keadaan dah ghanap habis. Lalu satu kampung tu dah ghanap habis. Pasal diriwayatkan bahawa kampung itu diperangi oleh seorang raja yang zalim, namanya Bustanassar nama dia. Ini raja zalim dululah. Dan laki-laki yang berjalan ni adalah Uzair, Nabi Uzair. Walaupun Allah tak sebut dalam ni, dalam tafsir ada. Dan Allah sebut nama Uzair ini dalam Al-Quran. Ada satu ayat dalam surah At-Taubah, Allah sebutkan waqalatil yahud Uzairun ibnullah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Uzair ini anak Allah. Waqala an-nasara, dan orang-orang Nasrani berkata Isa ibnullah. Nabi Isa itu anak Allah. Surah At-Taubah ayat 30, ayat 30. Allah kata orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Uzair itu anak Allah, orang Nasrani kata Nabi Isa itu anak Allah. Jadi kenapa dia kata Uzair ini anak Allah? Baik, satunya Allah bagi kelebihan kepada Uzair ini, dia boleh menghafal Taurat. Ada satu riwayat mengatakan bahawa dia ni hidup bukan zaman Nabi Musa, jauh. Ada riwayat kata dia hidup zaman di antara Nabi Yahya dan Zakaria satu zaman. Ada satu lagi riwayat mengatakan bahawa dia hidup zaman Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Satu riwayat. Tapi lebih banyak kepada Nabi Yahya dan Zakaria.
Dan Taurat waktu ni dah tak ada. Tak ada. Taurat dah hancur. Dah diambil oleh raja dan raja buang dan hancurkan. Tidak ada. Tapi ada pada otak Uzair. Sebab tu dia dianggap sebagai anak Allah. Orang Yahudi ni lah. Dan satu lagi, mengapa dianggap sebagai anak Allah? Sebab cerita ni. Dia tidur selama 100 tahun. Ketika Uzair datang, berjalan satu kampung, dia membawa himar. Himar ni keldai. Dia bawa keldai, tunggangan dia, dan juga dibawa asir, buah, jus, dan juga makanan dia. Tin. Buah tin bawa jalan. Bawa bekalan lah. Jalan tu nak bawa bekalan. Tiba dia lalu satu kampung, dia tengok sendiri bahawa kampung tu hancur dah. Ranak lah. Maknanya kalau kita katakan bahawa kalau ini tak tahulah bila boleh naik balik. Sama berlaku pada Uzair. Uzair lalu, dia tengok hancur dah. Macam padang pasir, padang jarak, padang terkukuh. Hancur dah. Atap-atap. So, kalau tengok Urushiha ni maksudnya atap dia yang roboh habis. Hidupan tak ada lagi dah. Tiba dia lalu, tercetus dalam hati dia. Dia kata, qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Dalam hati dia kata, bagaimana Allah nak hidupkan balik orang yang dah mati? Maksudnya macam mana Allah hidupkan balik orang yang mati dah dalam hancur berkecai? Allah nak hidupkan balik orang yang mati. Allah nak hidupkan balik kampung yang dah mati ni. Maksud dalam hati, bukan dalam hati lah. Maksudnya dia bercakap pada diri dia sendiri. Dia kata, anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Macam mana? Anna ni maksudnya kaifa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak hidupkan balik orang yang dah mati, dan bagaimana Allah nak hidupkan balik kampung yang dah hancur betul ni. Mana mungkin ambil masa yang lama, dan tercetus hatinya. Baik, kita mungkin terfikir dia Nabi, Ustaz. Takkan Nabi pun sebut macam tu, ada fikiran macam tu. Nabi Ibrahim kita sebut tadi pun 260, ni 259. Selepas ni ayat 260 pun Nabi Ibrahim rasa macam tu. Tapi bukan sebab dia tak beriman, sebab Allah sebutkan pada Nabi Ibrahim, bila Nabi Ibrahim tanya, macam mana kau hidupkan orang yang mati wahai Allah? 260, ayat 260. Nabi Ibrahim kata, Allah kata, qala awalam tu'min, adakah kau tak beriman wahai Ibrahim? Tak. Kata Nabi Ibrahim, bala walakin liyatma'inna qalbi. Dia kata, aku beriman wahai Allah, tapi hanya untuk menenangkan hati aku saja. Maksudnya dia nak bagi iman dia tambah lagi kuat, lagi tinggi. Kita pun sama, kadang-kadang mikir juga. Kadang gangguan lagi teruk kita. Kita fikir, betul ke ada kiamat? Tak kiamat-kiamat. Kita fikir gitu. Dia kata, betul ke ada hari akhirat? Betul ke alam barzakh? Kita akan terfikir gitu. Pasal syaitan, dia tak akan dalam keadaan diam, tak kacau kita. Dia mesti akan kacau kita. Dia kata, kalau betul Allah, kau sembah Allah tu kat mana? Dia sampai fikir. Sampai macam tu, tahap macam tu lah dia akan bagi kita main. Tapi jawapan tu semua adalah kerana ada ilmu boleh jawab. Tak ada ilmu, dia akan bermain. Betul ke Allah ni ada? Betul ke Allah ni wujud? Betul ke ada hari akhirat? Akhirnya dia terpesong. Tapi kalau orang yang ada ilmu, dia tahu macam mana nak handle orang syaitan yang sedang menghasut diri. Samalah dengan keadaan Uzair ni. Uzair ni, Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Quran ketika mana dia lalu dalam satu kampung. Kampung tu adalah hancur berkecai dah. Mati semua orang dalam tu. Tiba-tiba dia kata, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak hidupkan orang yang dah mati? Kampung yang dah mati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, fa amatahu Allahu mi'ata 'am thumma ba'atha. Kemudian bila ketika dia rehat dalam perjalanan tu, dia dah duduk lalu satu kampung, kemudian dia rasa nak rehat, dia rehat. Allah kata, fa amatahu Allahu mi'ata 'am. Kami matikan dia selama 100 tahun. Ini bukti mengatakan bahawa Allah boleh hidupkan balik. Thumma ba'atha, Allah kata. Kemudian selepas 100 tahun tu kami bangkitkan dia balik. Tempat yang sama. Himar pun ada. Makanan yang dia bawa tadi pun ada. Cuma dia ada, nanti kita akan cerita dia punya perbahasan. Himar dia jadi macam mana, makanan dia jadi macam mana. Dan ketika mana dia tidur, dalam tafsir Jalalain disebutkan bahawa ketika mana dia rehat ni, waktu ni di awal pagi, waktu duha. Dan ketika dia bangun pada waktu senja. Tapi bukan hari yang sama. 100 tahun kemudian dia bangun. Maka ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, summa ba'atha, kemudian kami bangkitkan dia balik, hidupkan dia balik. Kemudian kalau kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Ibnu Katsir, malaikat ada satu orang datang bagi tanya pada dia yang menyerupai manusia. Walaupun Allah kata kat sini, qala kam labista, ada orang tanya pada dia, berapa lama engkau tidur? Ini daripada Allah lah, cuma bukan Allah sebut pada dia, sebab Uzair dia tak boleh sebut secara direct dengan Allah. Yang boleh secara direct adalah Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, itu boleh cakap secara direct. Tapi Nabi lain tak ada. Uzair lagi lah tak ada.
Tapi ada satu orang lelaki dalam kitab Ibnu Katsir, satu orang lelaki dia datang jumpa dengan Uzair ini, dia tanya, kam labista, berapa lama kau tidur? Dia kata, labistu yawman aw ba'da yawm. Aku rasa lebih kurang aku tidur satu hari ataupun setengah hari, macam tu lah. Dia rasa macam tu. Pasal apa? Pasal tadi dia tidur waktu pagi, bangun petang, tapi bukan hari sama, 100 tahun kemudian. Jadi macam tu kan, dalam Al-Kahfi, Ashabul Kahfi pun cerita sama. Dalam Ashabul Kahfi yang Allah tidurkan 309 tahun tu, dia tidur dalam gua, lagi tak nampak matahari. Tertidur. Tapi Allah bolak-balikkan dia punya badan supaya tak rosak badan. Sebab orang yang tidur lama badan belakang peluh akan rosak daging. Lepas tu dia kena gerakkan ke kanan, ke kiri. Mata kadang terbuka. Kenapa mata dibukakan? Sebab tu Allah sebut dalam Quran Ashabul Kahfi, ada orang yang naik ke gua, dia nampak ada orang yang mata tengah terbuka. Sebab dia orang tidur, mata terbuka. Kemudian tutup balik. Sebab mata ni tak boleh tutup saja. 24 jam tutup pun boleh rosak. Tapi Allah bukakan mata, Allah bagi golek-golek-golek matahari yang terpancar dekat gua, bagi kat situ, kemudian masuk dalam balik. Itu Allah punya kuasa. Itu cerita pasal Ashabul Kahfi lah, nanti cerita lain. Cuma bila dia bangun, 7 orang tu, salah seorang tanya dia, kam labistum, berapa lama kamu tidur? Dia kata, mungkin kami tidur 1 hari ataupun setengah hari. Rasa macam tu. Macam tu. 1 hari ataupun setengah hari. Jadi bila mana Uzair ini dia tidur 100 tahun, summa ba'atha, kemudian Allah bangkitkan dia. Jadi orang tanya pada dia, kam labista, berapa lama kau tidur? Dia kata, labistu yawman aw ba'da yawm, lebih kurang sehari ataupun setengah hari tu. Maka kata orang yang datang tu, kata orang yang datang kepada Uzair, maka dia kata, qala bal labista mi'ata am. Dia kata, bukan, sebenarnya kau dah tidur 100 tahun dah. Hui, beranjaklah Uzair ni, 100 tahun tidur, tapi dia tak berubah. Dia macam tu. Dalam keadaan masih lagi sama, maka dalam keadaan itulah orang yang malaikat yang menyerupai manusia tadi dikatakan bahawa pergi tengok kepada himar. Fanzur, kata malaikat tadi, qala fanzur ila ta'amika wa syarabika. Kau tak percaya? Tengok makanan kau dengan tengok minuman kau. Apa dia bawa tadi? Dia bawa asir, jus dan juga buah tin. Lam yatasayya, kata Allah, kata dia lam yatanassa, maksudnya lam yataghayyar, tak berubah. Dia kata kalau tak berubah, betul lah kami tidur dalam setengah hari, 1 hari je. Baik, tapi kata dia, wanzur ila himarik, tengok pula himar kau. Dia bawa himar tadi, kan dia jalan, dia bawa himar, keldai, kemudian dia bawa makanan, dia bawa minuman. Dia kata, kau ni sebenarnya dah tidur 100 tahun. Tak percaya, kau tengok pada makanan kau dan dia tengok pada minuman kau. Makanan lam yataghayyar, tak berubah. Macam tu juga yang kau bawa, minuman pun macam tu juga yang kau bawa. Maknanya betul, tidak, bukan 100 tahun, maknanya mungkin 1 hari, setengah hari. Tapi tengok kau punya himar. Yang Allah katakan bahawa wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas, yang mana ianya menjadi bukti jelas kepada manusia. Allah boleh menghidupkan. Sebab ketika mana Nabi Uzair ini disuruh untuk lihat himar dia, ketika itu Allah bangkitkan balik himar. Himar dia dah tinggal tulang. Tinggal tulang kan? Hancur, badan dagingnya semua hancur, tinggal tulang. Tulang pun dah berkecai. Dia tengok, uish, takkan setengah hari tidur macam ni himar? Himar hancur. Maka ketika itulah Allah kata, wanzu ilal izam, tengok tulang yang dah hancur tadi itu. Kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahawa ketika mana dia melihat izam, tulang tu dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dah hancur, lebur dah hancur tu, Allah pergerakkan tulang-tulang dan daging-daging. Nunshuziha ni maksudnya bercantum balik. Naksuha lahma, dibalut balik daging itu dengan tulang itu dengan daging. Maknanya depan mata Uzair ini jelas Allah Subhanahu wa taala melihatkan bagaimana himar yang mati dihidupkan semula. Sebab nanti kita cerita pasal 260 Nabi Ibrahim potong burung yang dah banyak-banyak tu, pecahkan, kemudian hancurkanlah, hancur, dah bercampur dengan 4 jenis burung tu, letak di 4 bukit yang ada, kemudian seru yang hancur tadi tu kembali balik seperti burung yang asal, sama juga. Ayat tu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh menghidupkan kembali orang yang dah mati. Sebab ayat ni untuk orang kafir Quraisy. Ayat ni Makkiyah. Makkiyah ni maksudnya merujuk kepada akidah banyak. Dan ketika itulah Uzair menyebutkan bahawa falamma tabayyana lahu,
Ketika mana dia lihat penjelasan itu berlaku, maknanya kebenaran itu berlaku. Qala, kata dia, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia kata Allah memang berkuasa di atas sesuatu. Sebab Nabi-Nabi ni, dia punya pergerakan, dia punya perwatakan, dia punya kehidupan dia adalah menjadi tauladan untuk kita. Bukan mereka tak beriman, mereka beriman. Nabi Musa pernah minta pada Allah. Dia kata, wahai Allah, tunjukkanlah zat kau, aku nak tengok. Nabi Musa dia boleh bercakap secara, ini dalam Quran. Nabi Musa boleh bercakap direct dengan Allah dan dia minta untuk tengok Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kau tengok bukit tu. Kalau kau tengok bukit tu kukuh lagi, kau boleh tengok aku. Dia tengok, tiba-tiba meletup bukit tu. Hancur, lebur. Apa maksud dia? Maksud dia gunung yang sekukuh itu pun tak mampu nak menanggung untuk lihat zat Allah. Kita yang kerdil ni lagilah tak boleh. Jadi bila nak tengok Allah? Akhirat besok. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Surah Al-Qiyamah. Dan Allah kata, pada hari itu wajah mereka berseri-seri ila rabbiha, ketika mereka melihat Tuhan mereka, nazirah. Jadi kita boleh lihat Allah? Boleh. Cuma kisah Nabi tadi tu adalah berkaitan kenapa? Untuk bagi pengajaran pada kita. Kita tak boleh tengok Tuhan dalam dunia. Akhirat boleh. Sebab Nabi Musa bila bangun, dia terus bertaubat. Inni atubu ilallah. Uzair bila dia sedar bahawa dia nampak benda tu berlaku, himar tu berlaku, dia pun kata, annallaha ala kulli syai'in qadir. Kata Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ini untuk apa? Untuk nak membantah bahawa orang-orang kafir Quraisy, mereka ini yang tak percaya kepada hari kebangkitan. Tuan-tuan, cukup banyak dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa orang-orang yang dalam keadaan tak percaya kepada hari akhirat, Allah bawakan datang dalil dan bukti mengatakan mereka ini akan dibangkitkan juga satu hari nanti di hari akhirat. Surah Yasin yang akhir sekali tu. Surah Yasin yang akhir kata Allah, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah kata, tidakkah mereka ini melihat bagaimana manusia ini dalam keadaan dia diciptakan dulunya hanyalah nutfah saja. Nutfah ini air mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Maka ketika itu dia, apabila dia menjadi satu orang pembantah yang sangat membantah Allah, manusia kafir Quraisy tak percaya pada Allah, sedangkan dia dulu diciptakan hanya nutfah saja, air mani. Kemudian dia bantah Allah, dia tak nak sujud pada Allah, dia tak yakin pada Allah. Dia bagi perumpamaan pula lagi, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Allah kata mereka lupa bagaimana diciptakan. Mereka yang bantah Allah ni, mereka lupa bagaimana mereka diciptakan dulu. Kata Allah, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramin. Mereka tanya, boleh ke Allah sambungkan balik tulang belulang yang dah hancur ni? Itu jawapan yang tadi tu 259. Ini persoalan yang mereka bangkitkan. Boleh ke Allah nak boleh mencantumkan balik tulang belulang yang dah hancur? Allah jawab dalam surah Yasin ayat tadi, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka ni bahawa Allah yang menciptakan kamu dengan nutfah tu dululah yang akan boleh membangkitkan balik kamu ataupun mencantumkan balik tulang belulang yang dah hancur. Satu dalil. Dalil yang kedua dalam surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah bukan saja tulang Allah boleh cantumkan. Ayat yang ketiga kata Allah, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Guna ayat izam lagi, tulang. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, adakah manusia ini menyangka bahawa kami tak boleh nak cantumkan balik izamah, dia punya tulang? Jangan kata tulang, kata Allah. Ayat yang keempat, Allah kata bala qadirina ala an nusawwiya banana. Banana cap jari. Ini kuasa Quran. Kalau baca Quran, kita tafsir, kita tahu dia punya ayat bukan tulang saja Allah boleh cantumkan. Cap jari kita semua akan kembali balik sama seperti biasa. Cap jari kita tak pernah sama, tuan-tuan. Satu orang pun tak pernah sama. Pergi cap, takkan sama. Cap jari cap, sana pun cap, JPJ pun cap, mana immigration cap, semua cap, tak sama langsung. Banana cap jari takkan sama. Macam tu juga Allah buat dan bangkitkan ketika itu. Last surah Al-Insan ayat yang kedua, yang pertama tadi yang saya baca awal muqaddimah. Allah kata hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Bukankah telah sampai kepada kamu cerita bahawa manusia ni dulu dia tidak ada apa-apa.
Allah Subhanahu wa taala ciptakan tak ada apa-apa. Lam yakun syai'an mazkura. Yang dulu nama mereka pun tak disebutkan. Apa poin saya? Saya nak ringkas kepada Azhar ada announcement. Apa yang Allah sebut dalam surah Al-Insan ayat pertama ni? Maksudnya dulu nama kau tak ada. Okey, saya Izmir. Tahun 1921, nama saya tak tersebut. Orang pun tak pernah sebut nama saya. Tapi 2021 orang sebut nama saya, panggil jemputan ceramah. Tapi dulu tak ada. Bermaksud engkau dulu tak ada. Sekarang baru ada. Tapi bila kau mati, tulang je tinggal. Betul kan? Tulang je tinggal. Ada satu tulang dekat belakang kita, dia panggil ajbuz zanab, dia panggil. Tulang ni takkan hancur. Dan daripada situ Allah akan bangkitkan balik. Poin saya apa? Dulu yang kau tak ada, Allah boleh adakan. Sekarang dah ada, hancur je. Mudah atau tidak nak cantumkan balik? Mudah. Jadi itu saja secara dalil akal dan juga nakli yang kita boleh bagi pada hari ini ialah Allah memang maha menghidupkan dan mematikan. Yakin adanya hari akhirat, iaitu hari pembalasan. Itu yang saya nak sampaikan, bahawa kita berhati-hati, kita bukan hidup dalam dunia selama-lamanya. Kita ada hari pembalasan dan kita ada hari akhirat yang kita akan duduk di sana. Mudah-mudahan amalan kita akan bertambah baik dan bertambah tinggi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat surah Wasa Matri sekian. Saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, COVID. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita yang terkena betul ataupun positif COVID pada minggu lepas, so semuanya dah negatif. Okey, bermakna semuanya dah pulih semuanya. Okey, alhamdulillah. Okey, yang kedua ialah betul mesyuarat agung Persatuan Penduduk Taman Wangsa Melati. Okey, mesyuarat agung akan diadakan secara maya melalui Google Meet pada 16/1 hari Ahad, jam 9 pagi. Link kepada Google Meet akan diberi melalui persatuan-persatuan penduduk seperti Wangsa Murni, Wangsa Budi, Ceria dan juga Perkasa. So betul, jadi sekarang ni sila pastikan kita dapat link tersebut daripada persatuan penduduk masing-masing. Itu yang pertama. So betul. Yang kedua ialah mesyuarat agung betul Surau Wangsa Melati akan sebulan lagi akan diadakan pada 12 Februari 2022. Hari Ahad. Tapi kita akan buat face to face di Surau Wangsa Melati. So betul keep itu betul dalam diary anda, supaya kita bersama-sama menjayakan dua-dua meeting tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله. ما شاء الله. اسبق محمد.
الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد اللهم رب الدعوة التامة بسم الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beroleh keberkatan dan kerahmatan hidup di dunia hingga akhirat. Marilah kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Kebajikan Dilaksana Masyarakat Bahagia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kehidupan manusia tidak dapat lari daripada pelbagai dugaan dan cabaran yang datang silih berganti sebagai ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dugaan dan cabaran hidup bagi orang yang beriman tentunya menjadi penguat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat redha dan sabar. Sesungguhnya kita telah melepasi ujian pada tahun lalu. Kini
Kedatangan tahun 2022 sudah tentu mempunyai pelbagai peristiwa baru dalam kehidupan kita. Namun begitu, untuk kita berjaya mengharungi segala cabaran, letakkan kepentingan Islam melebihi segala-galanya. Seorang Muslim tidak perlu menunggu kedatangan tahun baru untuk melakukan kebajikan, menunggu waktu senang untuk beribadah atau menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Sebaliknya, bersegeralah untuk melaksanakan sebarang bentuk kebaikan yang boleh memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133 sebagaimana dibacakan di permulaan khutbah tadi yang bermaksud, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semakin meningkat usia, seharusnya semakin banyak amalan kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan. Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa seseorang lelaki telah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Bermaksud orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita berazam menjadi Muslim yang lebih baik, sama ada sebagai pemimpin, ibu bapa, suami, isteri, anak-anak, pekerja atau majikan. Perbaharui dan perbetulkan niat untuk sentiasa istiqamah melakukan amal soleh dan kebajikan, serta tinggalkanlah segala perbuatan yang sia-sia. Mengambil semangat persaudaraan para sahabat radhiyallahu anhum, marilah kita melakukan amalan kebajikan kepada sesiapa jua yang ditimpa kesusahan dan keperitan hidup. Ingatlah bahawa menginfakkan harta, sumbangan tenaga dan sokongan moral sangat diperlukan, terutama kepada mereka yang menghadapi kesukaran hidup akibat pandemik maupun musibah bencana alam. Alhamdulillah, Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah berjaya membuat kutipan zakat berjumlah RM829 juta pada tahun 2021, merangkumi kutipan zakat fitrah, zakat harta di wilayah persekutuan. Sehingga Disember 2021, Mawib telah mengagihkan melebihi RM725 juta menerusi agihan secara langsung dan tidak langsung, menerusi 30 skim bantuan Baitul Mal Mawib. Realitinya, masjid yang kita sedang mengerjakan solat ini juga mendapat manfaat dari agihan zakat di samping surau, madrasah dalam aspek pengimarahan dan pembangunan infrastruktur. Malah, sekolah-sekolah agama di wilayah persekutuan turut menerima agihan zakat bagi memastikan proses pembelajaran anak-anak kita di sekolah dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Dalam pada itu, terdapat juga dalam kalangan guru-guru kafa yang mengajar anak-anak cucu kita, termasuk dalam golongan asnaf, turut menerima bantuan zakat bulanan. Ini menunjukkan bahawa zakat yang kita tunaikan diuruskan dengan baik dan adil dalam usaha memelihara kemaslahatan ummah. Selain itu, pengagihan zakat juga dilaksanakan melalui program Dapur It'am, program Musa'adah COVID-19, Gerobok Rezeki di masjid-masjid wilayah persekutuan, dan program Sentuhan Kasih Mawib, misi bantuan banjir. Sesungguhnya, kutipan zakat yang tinggi ini membuktikan keikhlasan para pembayar zakat yang istiqamah melaksanakan kewajipan berzakat demi meraih keredaan dan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya, kita dapat membantu ramai dalam kalangan saudara-saudara kita yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dan bencana alam, termasuk institusi masjid, surau, sekolah, madrasah, institusi pondok dan mangsa-mangsa banjir. Marilah kita renungi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghinan nafsi. Bermaksud, bukanlah kekayaan itu kerana banyak harta, tetapi kaya yang sebenarnya ialah kaya jiwa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, antara amalan yang menjanjikan pahala yang berpanjangan ialah ibadah wakaf yang sangat dituntut untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Ketahuilah bahawa wakaf tidak semestinya hanya dengan tanah, bangunan atau lain-lain aset yang berbentuk kekal. Bahkan Islam juga mengharuskan wakaf dengan wang, seperti wakaf tunai, iaitu berwakaf menggunakan wang tunai sebagai harta yang diwakafkan untuk mengumpul dana wakaf yang kemudiannya ditukarkan kepada harta kekal. Sememangnya wakaf memerlukan sumber keuangan. Ramai yang tidak mampu untuk melaksanakan wakaf kerana tidak mempunyai sumber keuangan dan harta yang banyak. Sesungguhnya terdapat pelbagai cara dan kaedah berwakaf, antaranya ialah seperti mewakafkan Al-Quran kepada institusi masjid, surau atau individu yang memerlukan. Amalan berwakaf, infak, sedekah dan seumpamanya bukan hanya dapat membantu mereka yang sedang dilanda kesempitan, tetapi dijanjikan ganjaran pahala yang amat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sumbangan yang kita berikan, walaupun dengan jumlah yang sedikit, dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai amalan yang membuka pintu kebaikan, di antaranya ialah sedekah. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'un naral ma'u." Bermaksud, sedekah memadamkan dosa seperti mana air memadamkan api. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengambil kira kelebihan mewakafkan harta pada jalan Allah, maka jauhi dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan rakan-rakan strategik melalui masjid negeri, iaitu Masjid Wilayah Persekutuan, mengambil inisiatif mengadakan kempen sumbangan dana atau wakaf Al-Quran yang akan bermula pada hari ini 14 Januari 2022 untuk disumbangkan kepada masjid, surau, sekolah dan mangsa-mangsa yang telah ditimpa bencana banjir. Mimbar mengambil kesempatan ini untuk mengajak sidang jemaah sekalian untuk bersama-sama memberikan sumbangan dana melalui Masjid Wilayah Persekutuan. Berilah sumbangan wang ringgit sebagai wakaf mengikut kemampuan kita. Semoga dengan keikhlasan kita melaksanakan amal kebajikan akan diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang menjadi saham kita di akhirat kelak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, renungkan beberapa kesimpulan sebagai ingatan kita bersama. Pertama, Islam menyuruh melakukan amalan kebaikan. Bersegeralah untuk melaksanakan sebarang bentuk kebaikan yang boleh memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Kedua, berazamlah menjadi Muslim yang lebih baik, sama ada sebagai pemimpin, ibu bapa, suami, isteri, anak-anak, pekerja ataupun majikan. Perbaharuilah dan perbetulkan niat agar sentiasa istiqamah melakukan amal soleh dan kebajikan, serta tinggalkanlah segala perbuatan yang sia-sia. Ketiga, rebutlah peluang menggandakan pahala dengan menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah zakat, wakaf, sedekah dengan sepenuh keikhlasan, semata-mata mengharapkan keredaannya di dunia dan di akhirat. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat ada arah, yakni kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat.
untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Salam. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa taslim ala nabiyyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawamit taufiq wal hidayah wasihah wassalamah malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al Sultan Abdullah Ri'adirin Al Mustafa Billahi Syah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Syah Al Musta'ina Billah. Wa kadzalik ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil 'alallah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ja'al baladana malizia aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dara 'adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib, dan menginfakkan harta melalui amadah wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalanmu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kami juga ingin memohon kepadamu, jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Pelihara kami daripada perbuatan rasuah, pecah amanah
dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu innaka la tuq. Sufuk luruskan saf, penuhkan saf yang kosong di hadapan. Istaqimu ata. Asyhadu an la ilaha illallah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Shalli lillahi ta'ala. Shalli faradun jama'ati rak'ataini imaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bakiratan kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini qaminaka dan asam. Allahumma akhris. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها
وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وحدي. الله أكبر.
أكبر التحيات المباركات الصلوات السلام عليكم ورحمة السلام علينا أشهد أن لا إله أشهد أن اللهم صل على وبارك في العالم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحين ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا حامد حمدا شاكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.